وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Nazir Masjid Baitul Mahabbah dan Tuan dan seluruh jemaah puasanya, ibu, ayah, tuan-tuan, perempuan, kaum hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia taufik hidayahnya, maka dapat kita melaksanakan kewajiban waktu subuh berjamaah. Alhamdulillah, syukurillah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan keberkatannya seluas-luasnya kepada kita semua di dunia ini hinggalah ke syurganya nanti. Allahumma amin. Jadi para jemaah sekalian, saya menyambung kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah ta'ala dalam bab yang ke-49, sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haya'u minal iman. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim terdapat banyak hadis yang berkaitan dengan sifat malu. Antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman mempunyai cabang lebih dari 70 dan malu adalah salah satu cabang iman. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-35. Itu mukadimah kepada bab inilah. Adapun hadis yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi, hadis nombor 358. Hari ini juga diriwayatkan daripada Imam Abu Dawud selain daripada Imam Tirmizi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Abu Ayyub dan Imam Ibnu Sa'ad dalam kitab mereka. Daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya min al-azra'i wal hidriha wa kana idza kariha shay'an arafnahu fi wajhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih pemalu daripada gadis perawan. Ini perumpamaan macam mana yang nak bayangkan. Lebih malu daripada gadis perawan di kamar perhiasannya. Apabila baginda tidak menyukai sesuatu, kami akan dapat melihat dan melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah begitu Tapi hari ini menyebut malu Nabi SAW lebih daripada gadis perawan. Jadi bila orang gadis perawan ini dia malu. Dia malu sebab itu bila ditanya tentang bab perkahwinan, lepas itu juga dia senyap je kerana malu di situ tak sanggup menyebutkan. Betul, Nabi menyebut as-sukun min alamatil ridha. Siap itu tak disetuju. Hadis berikutnya daripada Musa bin Abdullah bin Yazid Al-Khatmi daripada hamba Aisyah radhiyallahu anha, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma nazartu ila farji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau qalat ma ra'aitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah, atau Aisyah berkata, aku tidak pernah sekalipun melihat kemaluan Rasulullah. Ini maksud daripada hadis inilah dimasukkan dalam bab al-haya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah selain daripada Imam Tirmizi. Tetapi disebut oleh pentahqiq kita ini, hadis ini termasuk dalam kategori dhaif. Walaupun kitab ini dihimpunkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, tapi bukanlah bermakna semua kitab yang
Sebuah hadis dari kitab Syama'il Muhammad ini sahih berlaku. Dia bukan masuk kitab sahih. Jadi mungkin ada di sebagian daripada hadis yang diutarakan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah tidaklah sampai kepada sahih. Sebagiannya hasan, sebagiannya dhaif. Karena imam-imam yang disebut mengumpulkan hadis sahih yang masyhurnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun imam lain itu bercampur di antara sahih, hasan dan dhaif. Termasuk juga Sunan Al-Arba'ah, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i. Empat imam ini juga menukilkan kitab, tapi tidaklah mereka mengisi atau mengatakan bahwa aku mengumpulkan hadis yang sahih dicampur di dalamnya. Jadi kita Syaikhul Mohon ini pun tidak lepas daripada uraian. Sebab hadis yang sahih menyebut la aurah baina zawjain, tidak ada aurah antara suami istri. Itu yang sahih. Hadis ini dikategorikan sebagai al-dhaif. Walaupun nak menyebut tentang al-haya, jadi Imam Bukhari menukilkan hadis ini. Imam Tirmidzi menukilkan hadis ini. Namanya ini disebut 3 hadis daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Orang perujuk yang lebih luas, maka di sana ada kita lain yang mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam bab malu. Jadi memadai dengan 3 hadis ini dalam bab malunya Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Jadi sebagai umatnya, maka kita adalah orang yang ada sifat malu. Kalau tak ada malu, jahannam dunia semua pahala nanti. Salah. Tapi cuma kita lihat contoh tak payah jauh lah. Bangsa Arab sendiri pun sudah banyak yang hilang sebab malunya. Bangsa Melayu modern ini pun sama juga. Kalau berbanding bangsa Melayu tradisional dulu, rasanya mereka lebih banyak sifat malu ni kan. Jadi di satu panduan, dia semakin canggih lagi teknologi dan sebagainya, maka manusia pun semakin lemah imannya, maka semakin kuranglah malunya. Memang tidak dapat dinafikan, sebab Nabi SAW sendiri menyebutkan khairul khalq khalqi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik abadlah zamanku. Selepas itu zaman selepasnya, zaman sahabat. Selepas itu zaman selepasnya, zaman tabi'in. Maka selepasnya itu dah tak ada kelebihan seperti itulah. Mana semakin buka sampai lah sikit tak ada orang iman. Lah sikit tak ada orang yang ucap 2 kalimat syahadat. Maka pada ketika itu ditiuplah satu kala oleh malaikat Israfil, maka musnah dunia pun tak ada. Orang beriman tak ada. Semua nak dicabut nyawanya. Orang-orang yang tinggal orang yang kufur saja. Berikutnya tuan-tuan hadirin yang dimuliakan, tajuk yang ke-50, bab yang ke-50, bekamnya Rasulullah SAW. Bekam. Orang sebut rawatan sunnah, makanan sunnah, minuman sunnah, amalan sunnah. Tapi saya dinisbahkan. Jadi bekam ini salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Bekam zaman Nabi macam mana? Bekam zaman modern ni macam mana? Macam-macam kan, ada bekam dagang, ada bekam angin. Jadi bekam adalah satu rawatan yang digunakan dan diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan rawatan ini juga termasuk dalam rawatan zaman moden, rawatan saintifik dalam zaman moden ini. Dia akan gunakan di jarum yang berbeza, waktu kena uji dan bahan perbuatan, dia tak boleh kongsi dengan orang. Mungkin itu akan memberi kesan kepada yang lain. Jadi dia ada kaedah-kaedahnya, bukan main seberono kami. Sebagian orang telah tersalah faham dengan mengatakan dia adalah sunnah dan mutlak, lalu mereka berbekam apa setiap hari. Setiap hari bekam ada hari. Atau saya tak pernah dengar orang Habis dah lahir kami buang darah kotor, dia kotor hari buang tak ada lagi. Jadi jaga-jaga kita tengok berbekam setiap hari. Mungkin kes-kes tertentu, orang yang sakit-sakit tertentu, orang yang ada keadaan tertentu. Tanya orang bekam ini tengok cek darah berat berapa. Tengok wanita awak terdekat.
Dia juga macam awal dulu lah. Kalau dulu hari ditimbang tengok apa penyakit datang, oh mata boleh. Maknanya ada individu yang boleh berbekam, ada yang tidak boleh berdasarkan kepada pribadi mereka. Tapi kita sebutkan macam mana cara Rasulullah SAW berbekam. Nabi SAW dan para sahabat berbekam apabila mereka mengalami kesakitan dan tidak tahu berobat melainkan dengan berbekam. Jadi maksudnya pilih antara lagi bekam tu. Yang lain kan buat makan, buat sapu luar. Bekam ni sebab nak ambil berdarah dalam darah tu, darah kotor kan. Jika sakit itu boleh lakukan bekam, maka istilah berbekam setelah mendapat nasihat itu. Tak boleh kita bekam sendiri, ambil darah kita. Itu mukadimah kepada penceritaan bekam. Ini saya umum. Ada kita khusus yang menyebut tentang bekam, mengikut sunnah Nabi SAW. Dan perbandingannya dengan rawatan modern pada hari ini. Ada bekam yang dikait bekam capu aku baca, bekam capu urutan, bekam capu jalan rawatan ini. Jadi apa perawatan yang tidak bertentangan dengan syariah maka ini dibenarkan. Jika dalam perawat itu kalau tidak ada perawatan yang halal, yang ada yang halal, itu pun diharuskan dalam keadaan darurat. Oleh kerana Islam ini sifatnya fleksi. Fleksi di mana membenarkan dalam keadaan darurat benda yang tak boleh diharuskan, bukan diubah jadi halal. Yang salah faham, oh ni dah halal ni, mana boleh halal? Kalau babi itu haram, tetap haram. Sumber rawatan daripada sumber babi tetap haram. Dia tak halal sebab dia memang haram. Dia semua diharuskan dalam keadaan darurat. Saya tak pastilah hari ini, tapi kalau dulu suntikan insulin itu daripada sumber pankreasnya insulin satu, boleh banyak. Yang kedua lembu yang tidak disembelih secara syariah. Kebanyakan orang itu adalah orang kafir. Insulin dulu lah. Sekarang tak tahulah Allah. Ada juga obat insulin unsur tumbuhan daripada pria. Insulin tumbuhan daripada tumbuhan. Tapi saya tak mencukupi boleh sikit. Oh yang memerlukan itu banyak. Itu contoh. Tapi dia tidak menghalalkan, cuma mengharuskan saja. Benda yang haram, tentu hukumnya tidak haram lah. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Itu dari segi rawatan. Tapi kami dia tak adalah sebab dia berdiri dalam badan. Dia bukan ada sumber luaran yang digunakan. Cuma tekniknya. Apakah faedah-faedahnya? Mungkin kita akan tahu berdasarkan hadis-hadis ini. Hadis dua yang Imam Tirmidzi daripada Ali bin Hujr daripada Ismail bin Ja'far al-Bukhari berkata, "Su'ila Anas bin Malik an kasbil hijab." Faqala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Thaibah fa'amara lahu bi sa'aini min ta'amin wa kallama ahlahu wa wada'u anhu min kharajin. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dalam hadis-hadis mereka. Ada empat imam yang meriwayatkan hadis ini dalam bentuk yang berhampiran. Wa qala inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijama aw inna min amsali dawaikum al-hijama. Ada sebagai Malik radhiyallahu anhu ditanya mengenai upah berkam. Ambil upah berkam ni boleh tidak? Disebut kan pada Quran ambil upah bagi Quran boleh tak? Ada kelal kata kita tak boleh, ada boleh. Macam Mekah ibu macam tu juga dia boleh tak boleh tu ada sebab-sebab yang sesuai. Anas berkata Rasulullah SAW pernah berkam dengan Abu Thaibah. Jadi Abu Thaibah ni memang kerja dia bekam orang ya. Satu kerja ya. Macam ini ada kan orang yang bekam. Dia kerja dia bekam orang, hari-hari bekam orang. Sebab dia bekerja, dia punya pekerjaan dia. Setelah itu baginda memerintahkan supaya memberi Abu Thaibah 2 sak makanan. Dia mana upah diberikan makanan
Bagaimana juga berbincang dengan tuan aku agar supaya dia mengurangkan jumlah bayaran tersebut. Bayar uang yang dipersetujui dibayar oleh seorang hamba kepada tuannya, yang pun dibayar oleh Abu Taibah. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik cara bagi berubat adalah dengan berpegang. Jadi berpegang ini mendapat persetujuan dari rekomendasi daripada Nabi SAW. Disarankan berubat dengan cara berpegang. Berpeganglah adalah sebaik-baik proses berubat untuk kamu semua. Jadi siapa-siapa yang tak pernah pegang, cuba lakukan walaupun sekali semua hidup. Saya sempat pegang 2 kali semua hidup. 2 kali, 3 kali. Satu pakai pisau gigi, satu lagi pakai jarum sendiri tu risau tu saya. Satu guna cawan, satu lagi guna tanduk kerbau. Dalam tahun 90. 2 kali lah pernah berpegang. Ada orang yang tahu dia berpegang. Ada masa zaman saya berpegang, dia tengok orang tua semua berpegang. Orang tak berpegang. Saya baca masa dia berpegang, kami akan berpegang bulan Rajab. Tujuannya kata nak mukadimah tubuh tu supaya nasihat nak memudah ataupun dapat mengimarkan Allah tu. Dia bulan Rajab ni dia sekarang ya, bulan Rajab ni dia tiap tahun dia akan pegang. Itu pakcik tu yang saya kata 90 ada dalam masalah 30 tahun lah. Tak tahu dah nak jumpa sekali itu ya. Jadi maknanya berpegang adalah proses berubat yang disuruhkan oleh Nabi SAW. Kemudian lagi dalam hadirin dengan hadis berikutnya daripada Ali radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amarani wa a'taitul hijama ajra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpegang dan menyuruh aku memberi upah kepada tukang bekam itu. Boleh beri upah kalau dia ambil, dia boleh ambil lah. Kalau dia sekali dah, tapi kalau kerja dia sebagai bekam, semua bekam berjumpa, masalah juga dia. Dia upah sekali membekap, dia guna dia punya cawan. Berapa cawan? Package. Dan cawan sekian. Banyak cawan ni ada diskaun sikit. Orang yang kerjanya membekap orang lah, yang bekap hari ni. Tapi dia kena betul-betul lah, supaya alat tu dia tak boleh kongsi jarum dan sebagainya. Risau juga kalau orang yang sebelumnya tu ada masalah. Jadi biasa tu perlu diperhatikan. Dia macam-macam usul kaedah-kaedah perawatannya. Hadis lain daripada Ibu Abbas radhiyallahu anhu, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama bil akhda'i wa bainal kalimain wa aqal hijama ajra walau kana haraman lam yu'ti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpegang di 2 urat di leher belakang. Urat belakang leher. Kan biasa orang buat belakang-belakang ni kan, atau bukan kepas tu. Tapi baru tak disuruh Nabi buat di urat belakang leher dan antara 2 bahu. Kan biasa nampak orang kita buat belakang ni. Oh, itu Rasulullah pakai itu. Bagi dia dan memberi upah kepada tukang bekam itu. Jika buat bekam itu haram, pasti bagi yang tidak pernah memberi sebarang upah. Ini hadis daripada riwayat Abdullah bin Abbas. Tadi riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu. Sebelum itu riwayat daripada Humaid radhiyallahu anhu. Jadi 3 sahabat yang meriwayatkan tentang bekamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membayar atau memberi upah kepada tukang bekam. Hadis lain daripada Ibnu Umar. Ini sahabat dia lagi, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a hajaman fahajamahu wa sa'alahu kam kharajuka wa qala salasa aswa wa wada'a lahu sa'an wa a'tahu ajrah. Rasulullah SAW pernah memanggil seorang tukang bekam kerana tidak berbekam
Bagi dia bertanya kepada Mekah, itu berapa kharaj, berapa bayaran yang kami perlu bayar? Bukan, ada berapa kharaj yang kamu perlu bayar kepada tuanmu? Apa yang kami ada tuan dia. Jadi bukan dia punya sendiri. Dia bekerja bagi pihak tuan dia. Tuan Mekah menjawab 3 sot. 3 sot ni ukuran. Dulu macam kilogram, dan kita kilogram tadi jumpa kantang macam tu lah. Setelah itu Rasulullah SAW berbincang dengan tuannya. Kharaj tukang Mekah dikurangkan menjadi 1 sot dan Rasulullah memberinya upah. Dia beri upah, jadi boleh beri upah mengikut kadar lah, sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang ni berapa? Zaman tahun 90 tu berapa? Zaman sekarang berapa? Mesti naik rate dia. Tak sama mengikut kesesuaian zaman, kesesuaian pada waktu tersebut. Ini maknanya boleh mengambil upah, mengambil upah daripada berbekam tadi, dan boleh mengambil upah kerana sekiranya tak boleh Nabi tak boleh. Maknanya memberi upah juga termasuk dibenarkan, dan juga termasuk daripada sunnah Nabi SAW berbekam itu. Hadis lain daripada Anas bin Malik. Semua sahabat-sahabat yang berbeza. Jadi sahabat ni. Karena Rasulullah SAW yahtajimu fil akhda'in wal kahil, wa kana yahtajimu li 17 wa 19 wa 21. Rasulullah SAW pernah berbekam di 2 koran di belakang, di leher belakang baginda, dan di antara 2 bahu. Hari ini sama macam yang tadinya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Cuma ada tambahan di sini. Ada tarikh di bukunya. Bagi dia berbekam pada tarikh 17, 19, 21. 17, 19, 21 ni mana bulan Hijrah. Ada dikatakan dengan bulanan. Mana kalau 17 itu selepas bulan mengambang 15 kan, baru kurang sekiranya 17, 19, 21. Itu waktu Nabi SAW berbekam. Jadi kita boleh pilih tarikh itu lah. Kalau nak berbekam, tapi orang berbekam, kalau orang nak ambil tarikh itu, dia kaya sebulan 3 kali je lah. Tak boleh buat lagi. Tapi tak kami orang yang tahunya. Tapi ini bagi dia memilih kadar tersebut. Tapi tak mesti tarikh ini. Apapun tarikh itu boleh yang bukan, cuma mungkin ada kesesuaian pada tarikh-tarikh tersebut bagi Nabi SAW. Sebab Nabi SAW itu bila buat sesuatu ada tarikh dan ada masa, itu mengikut yang Allah lah. Kenapa sholat malam itu di pertengahan malamnya, dalam keadaan ini misi tarikhnya sekian lebih bagus. Dan tarikh itu melambangkan al-afdaliyah. Sebenarnya hadis daripada Anas bin Malik daripada Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun bi badan ala dhahril qadam. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam di bagian atas telapak kaki. Dari kita bekam dekat belakang orang ini. Dua bekam di antara 2 bahu. Yang kepala tak jumpa kan? Yang kepala tak disebut. Tapi ada orang bekam kat kepala kan? Yang Nabi tak ada lagi. Berbekam yang ini dia telapak kaki, telapak kaki bukan. Mungkin telapak kaki itu ada dalam botol agak barangkali. Kadang-kadang itu kita baca buka-buka. Tapi kita tak pernah dengar orang buka kaki. Jarang-jarang. Kalau dia buka kaki biasanya hanya bagian belakang ini, kepala sampai kaki. Tapi hadir daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW berbekam di telapak kaki. Padahal baginda sedang dalam ihram di Malal. Malal di mana? Antara Mekah dan Madinah. Hadisnya disahih diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i dalam kitab-kitab mereka. Jadi barangkali mungkin selepas melakukan amalan ihram dulu banyak perjalanan dengan sa'inya, dengan tawafnya. Mungkin Rasulullah di kaki ada kurang selesa, jadi barangkali Rasulullah buka di situ.
Itu saja ada 7 hadis dalam bab berbekamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam sunnahnya. Sabit dalam hadis yang sahih, bukan sekadar Imam At-Tirmidzi saja menangkapkannya. Imam-imam yang lain, imam-imam sunnah, kitab yang enam pun mereka meriwayatkan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbekam pada tarikh-tarikh tertentu, pada tempat-tempat tertentu, pada masa-masa tertentu. Kelebihan-kelebihan berbekam. Selain daripada kita dapat kesihatan, ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat sunnah Nabi dan juga dapat kesihatan. Jadi kalau tanya orang kaya ini, dia cek dulu lah, tak boleh. Oh tak cukup ni 5 kilo tak cukup, mungkin makan lebih banyak lagi. Cukup 5 kilo boleh bukan. Bawa bogor tak boleh bukan. Sudah itulah hadirin yang dirahmati Allah SWT berkait dengan nama-nama Rasulullah SAW. Ini bab nama pula. Nama Rasulullah ada ini ada hadis berkait dengan nama-nama Rasulullah SAW. Ada banyak nama, ada orang dibuatkan qasidah nama-nama Rasulullah berbanyak sampai 100 ada. Tapi dalam kitab ini As-Suyuti rahimahullah ta'ala menulis sebuah buku khas yang menyebutkan terdapat lebih 500 nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab yang bertajuk Al-Bahjah As-Saniyah. Banyak namanya 500. Tapi Imam Tirmidzi ini dia sebut sikit, dia sebut ada 3 hadis ini. Hadis yang pertama daripada Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi daripada Sufyan daripada Az-Zuhri daripada Muhammad bin Jubair Al-Bukhari daripada bangku yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li asma ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-ma'i alladhi yabullahu bihi al-kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqib wal-aqib laysa ba'dahu nabi. Rasulullah SAW berkata, aku memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Ma'i, yang dijatuh Allah bagi menghapuskan kekufuran. Aku adalah Al-Hasyr, yang mengumpulkan kerana umat manusia dikumpulkan mengikut jejakku. Aku adalah Al-Aqib, yang mengakhiri kerana tidak ada Nabi lagi selepas aku. Itu hadis daripada riwayat sahabat dari riwayat tadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Kemudian lagi hadis daripada Muhammad bin Tariq Al-Kufi daripada Abu Bakar bin Ayyash daripada Asim bin Abdul Wa'il daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, laqitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turuqil Madinah wa qala ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana Nabiy Rahmah wa Nabiy Taubah wa ana Al-Mukhaffa wa ana Al-Hasyir wa Nabiy Al-Malahib. Ini sama lagi. Dia tambahlah, aku bertemu dengan Rasulullah SAW di beberapa jalan di Madinah. Bagi dia berkata, aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Nabi yang menyebarkan rahmat, aku adalah Nabi yang memerintahkan taubat, aku adalah Muqaffah yang dimuliakan, aku adalah Al-Hasyir yang mengumpulkanku, aku adalah Nabi yang terlibat dalam peperangan besar, wa Nabiyul Malahib. Jadi 500 nama, 500 tu campur-campur semua ada di kumpul-kumpul dapat 500 mus. Kalau selalu hadis tak disebut 500 lah. Macam dosa-dosa lah. Maksimum dosa-dosa tu sampai 7 Sabah. Di mana datang ada lebih pun 70. Imam Az-Zahabi rahimahullah buat satu kitab tajuknya Al-Kabair. Dikumpulkan itu terdapat lebih daripada 70 dosa-dosa. Tapi bukan dalam satu hadis lah, dalam banyak hadis dikumpulkan. Begitu juga dengan Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, dia kata ada 500 nama Nabi SAW daripada banyak perwaitan. Kita ada 2 namanya. Itu bawa confuse. Yang mana satu nama sama. Kena sebut yang mana satu supaya orang
lagi teman-teman hadirin yang dirahmati Allah SWT, hadis dari Imam Tirmidzi sanad Isa bin Mansur bin Nadir bin Syamil bin Habib bin Salamah dari Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis yang sama seperti tadi, cuma sahabat yang berbeza. Tadi dia berjalan Muhammad bin Tarif, ini dia berjalan Ishaq bin Mansur dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan nama. Jadi nama Nabi pun penuh dengan kesempurnaan. Sebab nama kitabnya Asy-Syama'il. Asy-Syama'il mana kesempurnaan. Walaupun sebenarnya kesempurnaan itu, tapi kesempurnaan yang satu dalam hadis dia menggunakan kamal. Syamal pun sempurna, kamal pun sempurna juga. Kesempurnaan itu hanya milik Allah saja sebenarnya. Al-kamalu lillahi wahdahu la syarika. Kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Tak ada yang lain. Selagi dia ada makhluk, maka dia ada kekurangan, banyak kekurangan. Tinggal lagi Nabi SAW makhluk terbaik yang disebut tentang kesempurnaan penciptaan Allah ini. Maka disebut Imam At-Tirmidzi dengan nama kitabnya Syama'il Al-Muhammadiyah, kesempurnaan Muhammad. Itu namanya pun mengatur. Oh ya, namanya mengatur. Nama lain ini tak banyak kan. Nabi-nabi lain pun namanya tak banyak, hanya beberapa nama saja. Jadi begitulah kedudukan tajuk ini, pilih-pilih tajuk ini. Bab beberapa hadis, pada nama-nama Rasulullah beberapa hadis, bab malu al-hayat 2-3 hadis. Jadi hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ini mengubah bab solat banyak hadis-hadisnya. Sebab memang itulah amalan yang paling banyak sekali. Buat puasa banyak juga. Jadi bawah itu sikit-sikit saja yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Walaupun kitab ini termasuk daripada kitab yang terawal membicarakan kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sambung lagi satu bab kehidupan Rasulullah. Ini panjang, tapi saya pilih beberapa hari. Okey. Cara hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan ini maksudnya dalam bab ke-9 ini disebutkan 2 hadis dalam tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah seorang utusan Allah yang hidup dengan penuh rasa cukup. Tidak mementingkan kemewahan dunia. Bagi cukup makan sesuai dengan kelaparannya. Itu yang makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini makan dah lapar, perut sudah berkeroncong dan menyanyi. Kita amalkan selalu, kalau itu kena sakit. Sakit gastrik, sakit itu, sakit ini. Sebab kita makan bila dah lapar sangat, dah berkeroncong, dah berbunyi. Rasulullah SAW dia akan makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita dah kayaknya masa makanan itu sudah kita tambah lagi. Contoh Rasulullah makan pun hanya seadanya. Tempat tinggal Nabi SAW pun, kalau baca hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, kita macam percaya tak percaya je. Rasulullah SAW tempat duduk dia, rumah dia sempit. Sehingga sebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah solat di tempat tidur. Tempat tidur tu solat. Itu yang disebutkan Rasulullah solat tu menyentuh kaki Aisyah di tempat, dan Nabi tak ada wuduk pun. Itu yang masa-masa haid bersentuhnya lelaki wanita tidak membatalkan wuduk, kecuali Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ada dia sentuhan tu batal wuduk. Ada Syafi'i, ada yang tiga tak batal sentuh lelaki perempuan tu. Ada makna lamas belum bisa. Kalau Imam Syafi'i memaknakan sentuhan pun makna lamas, tapi imam yang tiga tu lamas tu dihurai.
bukan satu Tuhan. Sentuhan bersyahwat satu, satu lagi mana bersama. Itu yang membatalkan. Untuk contoh lah, jadi mana saya sebutkan hadis ini karena kehidupan Nabi SAW itu rumahnya besar-besar. Tak macam kita lagi boleh masuk di orang 100 orang. Nabi kecil-kecil saja. Kalau bagian mampu berbuat lebih daripada itu, tapi rasa tidak, kehidupan ini tidak begitu. Okay. Kemudian lagi berkenaan ini hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, "Alastu fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum la ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-dakhali ma yabla'u batna." Bukankah kamu semua dapat makan dan minum dengan sesuka hati? Aku pernah melihat Rasulullah SAW tidak mempunyai apapun mengisi perutnya, termasuklah korma yang kering. Hadis ini disebutkan dibuatkan juga oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam Ibn Sa'ad. Jadi maknanya ini sahih, tidak mengadu. Dan sebut bahawa ini bukan kata kita ni, para sahabat lain pun yang suka makan. Mereka suka makan ya. Itu kita kata betul ke orang makan kambing cukup orang. Kali memang betul kan. Kita makan kambing satu kampung, satu ekor tu satu kampung kan. Kalau orang lain lagi lah, ayam sekor makan 50 orang. Dia potong kecil-kecil potongnya 50 orang kan. Tu masa saya tu dekat luar negara, orang yang buat jauhan, dia panggil kita orang Malaysia, orang Indonesia. Ayam tu potong kecil-kecil, semua orang kan. Jadi potong kecil. Kalau masuk itu kuah tu banyak. Tu Nabi SAW kata, engkau kalau masak banyakkan kuahnya. Banyak orang boleh dapat, angkat kuah pun bagus. Macam tu lah cara Nabi SAW memberi makan. Tapi sebut jadi oleh hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia sebut pada para sahabat yang lain, bukankah kamu semua dapat makan dan minum dengan seluruh hati? Tapi aku pernah melihat Rasulullah SAW tak punya apapun untuk mengisi perutnya. Itu yang ada hadis kata Rasulullah SAW mengikat perutnya dengan batu. Batu apa besar mana batu tu, macam mana cara ikat benda rapal tu. Ketika rapal ada makan, kadang-kadang kita pun fikir betul begini kisah ni, tapi disabitkan belakang yang lain. Bahawa begitulah cara Nabi SAW dalam keadaan yang tersebut. Sudah itu dengan cara demikian tak adalah penyakit, kerana sumber penyakit itu berasal dari makan. Makanan yang berlebihan dia tak boleh lebih, semua tak lebih. Karbohidrat ke, garam ke, kalsium ke, magnesium ke, zat besi semua tak boleh lebih. Kalsium tubuh manusia semua kandungan tu ada. Kandungan ini, kandungan semua. Kerana manusia diciptakan daripada sumber-sumber tersebut. Tak boleh lebih. Lebih garamnya jadi sekian, lebih gulanya jadi sekian, lebih lemaknya kurang pun tak boleh juga. Itu dia punya apa? Dia punya KPI, dia punya indeks kaedah tubuh tu gitu. Itu yang ditunjukkan apa, gizi pemakanan seimbang dari sudut kesehatannya. Tapi kalau dah sakit maka kena berpada-pada. Ini kata awak ni kerja mana ini dah lebih dah ni, kena buang minum yang mana-mana. Adik asam juga minum banyak, lama-lama luka, tak boleh sembuh kan. Doktor kata ini kena potong. Itu yang banyak orang kena potong. Kawan saya doktor ketika posologi, dia kata potong kaki orang ni dah 40 tahun, umur saya dah 70 kan. Jadi dia potong kaki orang. Tapi ada recommendation daripada doktor lain lah, dia pakai tulang, dia pakai potong kaki. Ramai kata orang Melayu kita yang kena potong kaki berbanding dengan etnik lain. Maknanya orang Melayu kita lebih banyak makan gula berbanding yang lain lah.
agaknya pun Allah lah. Tapi begitulah kedudukannya, tidak boleh berlebihan. Jadi cara Nabi SAW itu makan, makannya sikit-sikit saja. Tapi kita tak boleh, pasal dah sedap kita akan makan lagi. Dia berbeza kat syurga kita tak kenyang dan tak lapar. Sebab apa yang kita makan kat syurga dan minum itu hanya menikmati saja. Kalau nak kenyang tak makan apapun dalam tu ada. Kalau haus pun sama juga. Itu yang disebut cerita tentang minum air. Pada siapa yang dapat minum air yang berteraga Kausar, satu kali teguk air minum, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dekat dunia ni makan macam sedap pun, lepas tu haus lagi, lepas tu haus lagi, lepas tu haus lagi. Itu tidak pernah haus. Tahu dah. Dan itu sebelum masuk syurga tu, ibarat masyarakat. Tapi dia dah masuk syurga, maknanya hanya menikmati saja. Tak ada mana lapar, tak ada mana kenyang, semuanya nikmat saja. Saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu di berikutnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, inna kunna ala Muhammadin nankusu syahran ma nastauqidu binarin in huwa ila tamru wal ma. Kami ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tidak menyalakan api. Nastauqidu, tidak menyalakan api selama sebulan penuh. Syahran, kami hanya makan kurma dan air. Aisyah mengatakan kami tak makan sebulan. Hadis ini apa statusnya? Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, oleh Imam Muslim dan juga Imam Ibnu Majah. Sebulan dapur Nabi tak pernah sah. Ini masa Melayu kita lah. Dan orang tu dapur tak masalah pun ni. Maknanya tak masalah. Ramai orang belum masa tak masalah. Saya jumpa satu surau dekat Kelang. Surau aku saya lupa, Nurul Iman dekat Kelang. Amat Kelang ulama. Kata kami, karya kami tu saya bulan puasa kami tak masalah. Satu kampung tak masalah bulan puasa. Yang masak kedua kan. Jadi dia buka puasa sahur pun suka. Hebat juga soal ni. Itu dia inspire lah. Kita tak mesti nak ikut dia, tapi saya nak sebut lah. Dia tanya, dia kata, oh kamu macam ni, macam tu. Ni, tapi yang Nabi ni bukan masalah dia tak mau masak, tak ada benda yang dia masak. Kerana dalam rumah tak ada, hanya ada tam wal ma. Adalah di dalam dia sebut sawu adat. Sawu adat tu tam wal ma. Kami hanya makan kurma dan air. Walaupun sebenarnya Nabi SAW boleh dapat apa yang begitu. Apa Nabi SAW sebut nak buat ihsan dengan awak pun boleh je. Tapi tak. Kerana Nabi SAW bukan macam itu. Semua kawan nak jadi raja, nak semua nak pergi. Kan orang kami jadi. Syaratnya kau jangan kita dakwah ni. Yang lain semua kami sahabat. Itu orang-orang Arab ni punya cara supaya menghentikan dakwahnya. Yang Rasul tak berikan dulu. Lagi kenapa dia yang kita masa sekarang ni subuhnya dah lewat kan, jadi macam dah lewat dulu sekarang ni. Jadi saya cukuplah sekarang itu untuk hari ini. Banyak hadis berkaitan dengan kehidupan Nabi SAW, cara makannya, cara minumnya, berapa banyaknya, itu dan itu sebagainya. Jadi saya hanya kongsikan dua hadis saja tadi berkenaan dengan satu hadis yang mengatakan bahawa umatnya ini makan apa yang nak makan. Orang Malaysia ni ada 1,001 menu. Dia kata tak payah kau nak pergi Thailand, dikasih Thailand nak kedai Tom yang punya. Tak payah pergi Indonesia, makan Indonesia tau. Semua tau. Macam tu lah. Kata nak makan, jalan-jalan jalan-jalan cari makan, jalan-jalan cari makan. Tak payah lah. Sebab semua kan menu satu dunia tau. Dia orang tanya Ustaz macam mana? Oh saya 3 bulan lagi akan cari restoran. Dia satu orang itu dia style dia lah. Kawan ni di mana dia makanan sedap dia akan pergi. Orang semua kan. Itu cara kita kan.
benda itu harus taklah jatuh kepada selagi mana dia tidak berlebihan. Boleh saja. Cuma nak cerita cara makan, cara hidup Nabi SAW begitulah. Jadi kalau kita memilih cara macam ini, itu derajatnya berbeza. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Tawasaw bil haqq wa tawasaw